Hai guys, apa khabar semua? Seperti biasa, Shalom, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kembali kita untuk mempelajari sedikit sebanyak ilmu, sedikit sebanyak pelajaran dan di sini Cik Yus cuba ketengahkan bagaimanakah Islam merupakan agama palsu yang dibawa oleh Muhammad sekitar sejak daripada 1441 tahun lebih kurang yang lalu. Okey, untuk kali ini Cik Yus akan sentuh berkenaan dengan hukum hakam di dalam Islam. Apakah hukum hakam ini adalah benar? Apabila Muhammad menyatakan sesuatu hukum yang terdapat di dalam ajaran Islam, apakah ianya benar daripada Tuhan? Itu yang perlu kita tahu. Okey. Seperti kita sedia maklum, Allah ini tidak boleh dilihat, tidak boleh dijumpai, tidak boleh ditemui oleh sesiapa pun, oleh manusia biasa. Satu-satunya cara untuk Allah mengajarkan Muhammad adalah melalui Jibril, iaitu malaikat Islam lah. Inilah satu-satunya cara. So itulah apa yang ternyata dan apa yang tercatat, tercatat di dalam Al-Quran. Apa sahaja yang dibawa turun oleh Jibril daripada Allah, itulah yang difirmankan oleh Allah, segalanya tercatat di dalam Al-Quran. Itu apa yang dipercayai oleh Muslim. Cik Yus tak percaya benda ni. Nipu semua. Minta maaf lah cakap benda ni kan. Tapi memang penipu. Okey, Cik Yus uraikan. So, jadi satu-satunya cara adalah melalui Jibril. Tak ada cara lain dah. Sebab Allah ni tidak boleh dilihat. Seperti kita sedia maklum berkenaan dengan peristiwa Musa ingin berjumpa dengan Allah. Musa ni hanya mendengar suaranya sahaja, tidak boleh melihat dan sebagainya. Kononnya Allah mengarahkan Musa untuk melihat sebuah bukit yang berdekatan dengan dia. So diturunkan kekuasaan Allah pada bukit tu, pecah bukit tu. Kononnya maksud dia terlalu powerful Allah ni sehingga manusia ni tak mampu nak tanggung kekuasaan lebih kurang lah Cik Yus senang sebut kekuasaan yang ada pada Allah tu, sampai macam tu. Maksud dia di sini memang tak boleh lihat langsung Allah. Jadi bagaimanakah Muhammad mendapat hukum hakam ajaran Islam? So sedia maklum semuanya adalah daripada Jibril, perantaraan Jibril daripada Allah. Hukum hakam tu datang daripada Allah, perantaraan Jibril. Muhammad dapat firman tu daripada Jibril dan dia nyatakan kepada Muslim-Muslim. Inilah cara dia. Okey, persoalannya. Apabila sesuatu hukum diturunkan kepada Muhammad, ianya adalah melalui Jibril. Jika sesuatu hukum itu tidak terdapat di dalam Al-Quran tetapi dinyatakan oleh Muhammad tentang hukum hakam sesuatu perkara, jadi bagaimanakah Muhammad mendapat hukum tu daripada Allah? Ini persoalannya. Bagaimana kalau ayat Al-Quran turun daripada Allah, Jibril sampaikan kepada Muhammad, menyatakan hukum-hukum sesuatu perkara, that's fine, itulah yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi, bagaimanakah pula sesuatu hukum yang tak terdapat di dalam Al-Quran, tetapi hanya terdapat di dalam hadis? Persoalannya, bagaimanakah Muhammad mendapat hukum ni? Bagaimana dia mendapat daripada Allah? Sebab kita sedia maklum, satu saja jalan, melalui perantaraan Jibril. Jika tidak melalui perantaraan Jibril, maka tidak boleh dihubungi Allah ni. Takkan Allah mendatangi Muhammad? Tidak pernah kita dengar Allah mendatangi Muhammad. Kan? So jadi, bagaimanakah Muhammad mendapat hukum-hukum sesuatu perkara di dalam ajaran Islam ni? Okey, Cik Yus bagi contoh. Okey, hukum ini adalah berkenaan dengan ianya salah satu contoh yang Cik Yus ambil ke sini berkenaan dengan kewajipan menunaikan solat, iaitu meluruskan saf. Melurus dan merapatkan saf. Cik Yus bacakanlah. Diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir bahawa Muhammad bersabda,
hendaklah kalian meluruskan saf kalian atau tidak, Allah akan membuatkan wajah kalian berselisih. Hadis riwayat Bukhari nombor 717 dan Muslim nombor 434. Dia diteruskan oleh Imam Nawawi, berkata tidak lurusnya saf akan menimbulkan permusuhan dan kebencian serta membuat hati kalian berselisih. So ini adalah daripada hadis bahawa Muhammad bersabda, jika saf itu tidak dirapatkan, maka Allah akan membuatkan wajah Muslim berselisih. Bagaimanakah Muhammad tahu benda ni? Bagaimanakah? Ini sebagai contoh. Cik Yus ambil sebagai contoh. Excuse me, sorry. Bagaimanakah Muhammad tahu bahawa Allah akan membuatkan wajah Muslim berselisih? Apakah ada ayat dalil Al-Quran? Tercatat dalil ni di dalam Al-Quran yang menyatakan Allah akan membuatkan wajah Muslim berselisih jika saf itu tidak dirapatkan. Tiada, minta maaf, tiada di dalam Al-Quran yang menyatakan perkara ni. Seperti yang Cik Yus terangkan tadi, satu-satunya jalan untuk mengetahui hukum hakam di dalam agama Islam ni, ajaran Allah ni, hanya melalui perantaraan Jibril. Jibril membawa sesuatu hukum tu daripada Allah dan disampaikan kepada Muhammad. So daripada situlah maka Muslim akan mengetahui hukum hakam sesuatu yang diajarkan di dalam agama Islam. Namun dalil Al-Quran tiada tentang perkara ni. Jadi bagaimanakah Muhammad boleh menyatakan hukum ni bahawa Allah akan membuatkan wajah Muslim berselisih jika saf itu tidak rapat? Jelas kan? Jelas di sini bahawa tiada dalil. Tiada dalil dalam Al-Quran. So jadi bila tiada dalil, bermaksud dia apa? Muhammad mengeluarkan sendiri hukum dia. Dia yang sendiri mengeluarkan hukum ni. Dah terang kat situ. Kan? Bila dia yang mengeluarkan hukum dia sendiri, ini bermaksud apa? Ajaran Islam itu adalah ajaran dia sendiri. Allah ini tidak wujud. Allah ni adalah boneka yang sentiasa digunakan oleh Muhammad untuk peribadi dia. Sebab tu kita dapat lihat di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran yang mana berat sebelah kepada Muhammad. Cik Yus dah sebut perkara ni dalam video Cik Yus sebelum ni. Ini menunjukkan bahawa Allah ni adalah boneka Muhammad. Muhammad, yang ajaran Islam ini adalah ajaran Muhammad. Dia yang meletakkan hukum hakam dan sebagainya. Bukannya Allah. Allah ni dengan Jibril ni adalah permainan dia sahaja. So JU dah buktikan satu-satunya cara, jika benar Allah itu adalah Tuhan, satu-satunya cara untuk manusia, especially Muhammad ni, mengajarkan hukum hakam terhadap Muslim adalah melalui perantaraan Jibril. Tapi sekarang ni Jibril tak mendatangkan sebarang firman daripada Allah tentang saf, merapatkan saf. Daripada situ Allah akan membuat wajah Muslim berselisih. Jadi bagaimanakah Muhammad tahu perkara ni? Jelas. Kat sini menunjukkan penipuan Muhammad. Jelas di situ. Sayang Muslim tak nampak perkara ni. Cik Yus reveal benda ni bagi nampak. Tapi kalau tak nampak juga, Cik Yus tak boleh nak kata apalah. Ini. Okay. So itu menunjukkan apa? Islam ni adalah ajaran yang palsu. Cik Yus dah sebut dah sebelum ni dalam rakaman Cik Yus sebelum ni bahawa tidak akan ada Nabi selepas Jesus. Sebab Jesus telah menyatakan perkara ni. So jadi Muhammad ni adalah Nabi yang palsu. Seperti kepercayaan Muslim-Muslim bahawa terdapat Nabi-Nabi Islam sebelum ni. Seperti Cik Yus ambil dua contoh, iaitu Musa dengan Tauratnya. Musa membawa kitab Taurat dan Isa membawa kitab Injil. So jadi kat sini dan Muhammad membawa kitab Al-Quran. Okey Kenapa hanya Muhammad yang membawa kitab Al-Quran terpaksa bergantung kepada hadis? Kenapa Musa yang membawa kitab Taurat tidak ada sebarang hadis? Kenapa Isa, ni semua versi Islam lah, yang kepercayaan Islam. Kenapa Isa dengan yang membawa kitab Injil tidak mempunyai hadis? Kenapa hanya Muhammad saja yang mempunyai hadis? Pelik kan? Nampak tak? Itu menunjukkan apa? Penipuan Muhammad.
Kitab ni adalah ciptaan dia. Maksudnya dia mereka-reka cerita apa saja hukum hakam, apa saja ayat-ayat Al-Quran, semua ciptaan dia. Sebab apa? Seperti yang Cik Yus telah ceritakan sebelum ni, nak menipu tak perlu pergi sekolah. Hanya pandai bercakap cukup dah. Dah boleh tipu orang. Yang nak mencatat orang lain. Memanglah dia ni buta huruf. Tak pergi sekolah, tak boleh menulis dah, tak boleh membaca. Memang tak ada masalah. Tapi dia bukannya buta bercakap, buta menipu. Dia pandai menipu. Tak ada masalah. Dia boleh menipu siapa saja. So orang lain yang akan mencatat dan membukukan penipuan-penipuan dia ni. Okey. Okey, bagi menguatkan kenyataan Cik Yus ni, okey, Cik Yus datangkan dua ayat Al-Quran daripada surah Al-Mursalat ayat 49 dan hingga 50 di mana dalam ayat ni Allah melarang menggunakan keterangan lain selain daripada Al-Quran. Maksud dia hadis ni tak boleh diguna pakai lah. Okey. Ayat ni bermaksud ayat yang ke-49 bermaksud bunyi dia begini kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan perintah-perintah Allah dan larangannya. Okey, yang ke-50 berbunyi kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-keterangan yang tersebut, maka kepada perkataan yang mana lagi sesudah itu mereka mahu beriman. Maksud dia kat sini, keterangan-keterangan Allah ni adalah yang dimaksudkan dalam ayat ni ialah keterangan-keterangan tersebut tu adalah Al-Quran. Kan? Jadi, ayat itu juga mengatakan, maka kepada perkataan yang mana lagi sesudah itu mereka mahu beriman. Maksud dia kat sini, Allah menekankan bahawa jika nak mendengar dia adalah Al-Quran. Selain daripada Al-Quran, tidak boleh diguna pakai. Maksud dia, pada ayat ni menunjukkan bahawa Al-Quran itulah satu-satunya yang boleh digunakan pakai untuk segala hukum hakam. Namun Muhammad ni dia tak cerdik. Ini Cik Yus boleh cakap dia tak cerdik. Dia nak buat sesuatu perkara ni tak tahulah. Dah biasalah kan. Penipu ni bukan cerdik mana pun. Ada benda yang dia boleh tipu, ada benda yang tak boleh tipu. Kebenaran tidak boleh ditipu. So dia yang mendatangkan mereka cipta Al-Quran ni, dan dia sendiri dia lupa kot dengan mengadakan hadis. Dia mendatangkan ayat yang begini dan masa yang sama dia mendatangkan hadis sebagai untuk menguatkan Al-Quran. Ayat dia mengatakan bahawa kononnya iman seseorang Muslim itu adalah amat kuat jika berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu kata Muhammad. Kenapa nak berpegang kepada hadis? Sebab Al-Quran tak lengkap. Kalau Al-Quran lengkap, kenapa perlu adanya hadis? Kenapa Al-Quran perlu berpegang kepada hadis? Okay. Dan kita faham, hadis ni tidak ada, dia hanya berkenaan dengan riwayat-riwayat orang tu riwayat, orang ni riwayat. Diceritakan daripada orang ke orang. Semua sedia maklum. Cerita ni bila sampai kepada satu orang ke satu orang ni, cerita akan jadi macam-macam. Kan? So jadi cerita ni yang betul akan jadi tipu, akan jadi macam-macam jenis cerita. Cakap, semua orang boleh cakap. Itulah. Tapi kalau sesuatu yang datang daripada Tuhan, dibukukan, itu adalah yang tepat sebenarnya. Namun, Cik Yus dah rungkaikan bahawa Islam ini adalah agama yang sesat. Al-Quran adalah kitab yang diubah oleh Muhammad. Daripada ajaran asal, ajaran Tuhan yang asal, okey, dia telah mengubah apa saja perkara tu mewujudkan satu kitab yang baru iaitu Al-Quran. Inilah dia. Cik Yus bukan bercakap kosong, Cik Yus mendatangkan dengan hadis, dengan dalil Al-Quran. Hadis ni jika perlulah, sebab Cik Yus terpaksa, sebab hadis ni diguna pakai oleh Muslim. So jadi untuk serta perkara ni, Cik Yus perlu kaitkan perkara tu. So menunjukkan di sini apa? Perlunya kepada hadis sebab Muhammad yang mereka hukum-hukum ni apa semua. Kan? Itulah dia. Itulah hadis. Sebab ada hukum di dalam hadis. Tiada hukum di dalam Al-Quran tetapi boleh ada di dalam hadis. So jadi menunjukkan hukum tu datang daripada Muhammad, bukan daripada Allah. Jika datang daripada Allah pastinya tertulis dalam Al-Quran. Tetapi tidak tulis di dalam Al-Quran tetapi tertulis di dalam hadis. Percanggahan benda ni. Ini dengan jelas menunjukkan bahawa ajaran Islam ni adalah ajaran Muhammad. Dan Allah itu bukanlah Tuhan. Untuk itu Cik Yus tutup di sini kepada mereka.
Cik Yus memang harap sangatlah dibukakan hati untuk melihat, untuk melihat, untuk mengetahui Tuhan yang sebenar. Cik Yus tak naklah, Cik Yus dengan hati yang ikhlas ni, memang Cik Yus tak nak semua manusia ni disesatkan oleh syaitan. Syaitan ni rojim. Syaitan ni rojim. Okay, untuk itu Cik Yus berdoa kepada mereka di luar sana agar menerima hidayah Tuhan. In Jesus Almighty name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.